Allah SWT nak menunjuk ta'zim betapa hebatnya malam Lailatul Qadar. Malaikat turun tuan-tuan lebih banyak daripada apa tadi? Adadul hasa, lebih ramai daripada bilangan batu-batu yang ada di muka bumi itu. Allahu Akbar. Jadi sebab ya kita perlu ada ya Rabbi, aku mesti usaha tu mencari malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Malaikat turun membawa rahmat keberkatan, mengaminkan orang-orang yang berdoa, beribadah, minta kepada Allah SWT pada malam Lailatul Qadar tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah,
Tama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena alhamdulillah dengan kasih sayang Allah, Allah masih memberikan tuan-tuan semua yang mendengar, saya sendiri, untuk kita masih sihat, masih dapat bersahur, dapat bersungkir. Sungkir apa tadi tuan-tuan? Alhamdulillah macam-macam kita makan. Walaupun dalam suasana PKP tu ataupun ada yang PKPB kah. Nah, jadi ya semua kita masih lagi mendapat nikmat-nikmat kepada yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berpuasa tu antara nikmat yang paling besar. Dan Nabi SAW memberitahu nikmatan. Yang pertama, nikmatul iftar. Nikmat kita berbuka. Ni tak? Tadi kita kering geruk nak. Tadi kita lapar. Jadi sebab ya dianjurkan bila kita berbuka puasa juga, di samping baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu faghfirli dunubi bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya, kita dianjurkan membaca apa? Doa yang Nabi ada baca, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u, telah hilanglah rasa dahaga. Wabtallatil uruq, telah basahlah urat-urat leher tu. Wa thabatal ajru, confirm dapat pahala insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu kegembiraan bila kita dapat berbuka puasa, kita dapat menghabiskan puasa kita. Jadi satu kegembiraan. Lepas ya, insya-Allah mudah-mudahan semua bila kita berpuasa dengan yang dimau oleh Nabi apa? Imanan wahtisaban. Allah SWT mahu orang yang berpuasa tu imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, maksudnya ikhlas, sincere. Puasa kerana Allah. Puasa untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wahtisaban, mengharapkan ganjaran pahala. Diampunkan segala dosa, insya-Allah dapat ke syurga. Dan nikmatan untuk orang yang berpuasa. Jadi sebelum kita mula, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Islamic Information Center Sarawak yang menjemput untuk program live tu di Facebook ini, terutamanya Puan Hajah Zabariah Haji Mentali dan juga staf-staf IIC dan juga Musalla IIC dan juga Persatuan Guru Al-Quran. Ya, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Hajah Zabariah yang telah Datuk kita pada malam tu, CEO IIC bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan yang mana sebelum saya mula juga, mintalah supaya tuan-tuan yang mendengar, mungkin ada sahabat-sahabat daripada Semenanjung ke, yang boleh juga untuk kita melihat, buka, like kan Facebook Islamic Information Center Sarawak. Banyak program-program keagamaan, kerohanian yang mana IIC tu, nyempun short formnya adalah satu pertubuhan di bawah Masjid Islam Sarawak yang menggerakkan program-program dakwah dan lebih kepada untuk mengharmonikan agama dan untuk kesejahteraan lah, terutama di bumi Sarawak dan umumnya di seluruh alam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita pada malam tu adalah berkenaan dengan Lailatul Qadar. Tadi saya dah membaca surah Al-Qadar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan 5 ayat berkenaan dengan kehebatan the night of power tu, malam Lailatul Qadar tu, yang mana kita disuruh untuk mencari-cari. Nabi madah taharrau, carilah kamu. Sebab ganjarannya begitu hebat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelumnya kita lihat limadha hadhihi lailah, mengapa malam ini sumiyat bilailatil qadar? Kenapa malam tu dipanggil malam Lailatul Qadar? Okey, kita melihat dalam tafsir Al-Baghawi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah memberitahu bahawa apa? Ianya dipanggil sumiyat, dipanggil Lailatul Qadar kerana ditulis selama setahun segala baik dan buruk. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama setahun. Rezeki, ajal kita, maut kita,
Dan juga tadi saya melihat Ibnu Abbas memberitahu termasuklah al-hujjaj, orang-orang yang dipilih untuk mengerjakan haji, duyufur rahman. Kita tahulah macam ni tahun tu sama ada haji, ibadah haji dibukakah ataupun bagaimana. Kita doalah supaya COVID-19 tu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan adalah para jemaah haji untuk datanglah. Jadi betapa hebatnya malam Lailatul Qadar tu tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ditambah juga lagi kata Ibnu Qudamah, malam yang penuh dengan ta'zim, kemuliaan, keagungan dan fadilat-fadilat yang begitu hebat. Mujahid, Hasan dan Qatadah rahmatullah alaihim memberitahu bahawa rezeki ajal makhluk ditentukan pada malam tersebut. Ditemin by Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut. Okey, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Al-Qadar dengan apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya pada malam Al-Qadar itu kami telah menurunkan ia. Ia yang merujuk kepada apa tuan-tuan? Al-Quran. Yang diturunkan secara apa? Sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia yang paling bawah. Kemudian barulah secara mutawatiran, beransur-ansur daripada langit dunia kepada Nabi SAW selama 23 tahun tuan-tuan. Jadi hanya hebatnya surah malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dalam tafsir Al-Jalalain, tafsirul Jalalain, wa ma adraka, apa maksud wa ma adraka? A'u'allimuka ya Muhammad. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu questionnaire, satu pertanyaan kepada Nabi SAW untuk apa? Ta'zim li sya'niha wa ta'jibu minhu. Untuk menimbulkan rasa takjub. Apa benda? What is that? The night of power ya apa ya? Betapa hebatnya malam ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan satu persoalan, satu nukilan kepada Nabi SAW. Wa ma adraka. Apa? A'u'allimuka. Engkau tahu sih? Adakah engkau mengetahui, wahai baginda Muhammad SAW, apakah itu malam Al-Qadar itu? Jadi ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, ini yang di-explainkan oleh para alim ulama. Terima kasih Nur Irdiana ya, untuk kita sama-sama menghayati. Baiklah tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang Melayu apa? Si kenal maka si cinta nak. Dan untuk menimbulkan mahabbah, love, passion kita kepada pencarian, untuk kita search the night of power tu, maka kita perlu apa? Ada apa tuan-tuan? Kita perlu ada pengetahuan tentang ilmu ihtisab. Ihtisab tu maksudnya apa? Kita rasa ada passion, ada kesungguhan, ada rasa keseronokan dalam beribadat untuk mencari malam Lailatul Qadar ya. Mun kita si seronok sedar kita mau mencari, si hal tahun depan temu lagi. Tahun depan ni tahu ada lagi cari berjumpa lagi. Si tahu tuan-tuan. Jadi sebabnya kita mesti mengetahui apakah fadail. Saya gunakan plural di sini. Jamak kepada fadilat adalah fadail. Kelebihan-kelebihan malam Lailatul Qadar tu. Untuk kita sama-sama mencarinya. Supaya kita sama-sama berusaha. Kali itu untuk mencarinya. Okey. Yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa malam Lailatul Qadar itu khairun. Khairun maksud apa? Better. Lebih baik, lebih hebat. Bukannya equivalent, bukan menyamai 1000 bulan, tapi better, afdal, lebih hebat daripada 1000 bulan. 1000 bulan menyamai berapa tahun tuan-tuan? 83 tahun 4 bulan. Maksudnya sesiapa yang beribadah
yang menjumpai malam Lailatul Qadar tu dengan amalan-amalan yang disukai oleh Allah, maka lebih hebat daripada beribadah 1000 bulan. Allahu Akbar. Cari tuan-tuan. Jadi sebab ialah kata Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'us Saghir, hadis riwayat Abu Hurairah, innal malaikata tilkal lailatu fil ardi aktsaru min adadil hasa. Allahu Akbar. Ya, mukah clear. Terima kasih Syah Aziz Amir. Nabi SAW memberitahu hadis ini bahawa sesungguhnya malaikah adalah jamak kepada malaikat, turun ke bumi aktsar, lebih ramai daripada adadil hasa. Ya Allah, lebih banyak daripada jumlah batu-batu. Ya Allah, banyaknya malaikat yang turun tuan-tuan. Sebabnya malaikat tu turun membawa rahmat, membawa keberkatan. Kita pun mahu di rumah kita dimasuki oleh malaikat. Bukan malaikat lari daripada rumah kita. Jadi sebab ialah apabila kita mahu malaikat datang ke rumah kita, apa perlu kita pola? Qiraatul Quran, amalan mahabbah, qiraatul pembacaan hadis. Jadi itu mendatangkan malaikat. Apa perkara-perkara yang disukai oleh malaikat? Malaikat suka kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat, apa karakter malaikat? Ya, Pak Mentua saya, Cik Samad Meterang. Assalamualaikum, moga sihat. Tamak si pergi jumpa kampung ya. Moga semua dalam keredaan Allah SWT, dalam keberkatan insya-Allah. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, apa Allah SWT memberitahu satu karakter malaikat? La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat la ya'suna Allah, never and ever, tidak sekali-kali pun akan mendurhakai Allah. Dan mereka sentiasa taat kepada Allah. Ya, ciri malaikat. Jadi sebab ya Allah SWT nak menunjuk ta'zim, betapa hebatnya malam Lailatul Qadar, malaikat turun tuan-tuan lebih banyak daripada apa tadi? Adadul hasa, lebih ramai daripada bilangan batu-batu yang ada di muka bumi itu. Allahu Akbar. Jadi sebab ya kita perlu ada ya Rabbi, aku mesti usaha tu mencari malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Malaikat turun membawa rahmat, keberkatan, mengaminkan orang-orang yang berdoa, beribadah, minta kepada Allah SWT pada malam Lailatul Qadar tu. Okey, seterusnya ada hadis, walaupun ianya hadis mursal, ada ulama mengatakan ianya bukanlah hadis yang boleh jadikan pegangan, tapi tiada masalah untuk kita menceritakannya untuk supaya kita nak beritahu nyempun datuknya. Dan ulama ada yang membenarkan hadis itu jadikan pegangan. Rajulan min Bani Israel, iaitu seorang lelaki pada zaman Bani Israel, dan ada pandangan memberitahu ianya adalah Nabi Syam'un, yang mana labisa silah alfa syahr, dia sentiasa dalam keadaan mengenakan weapon, senjatanya, berjihad di jalan Allah 1000 bulan. Jadi sebabnya ajabal muslimun min dhalik, para orang Islam pada masa mereka begitu takjub, dan mereka pun seolah-olah hebat orang dolok-dolok. Kami orang tu berapa aja umur. Kita pun si tahu sampai ndak achieve kah sampai 83 tahun umur kita nak beribadah ya tuan-tuan. Jadi sebab ialah Allah SWT nak juga memberikan kurniaan kepada umat ini, maka diberikan kepada mereka malam Lailatul Qadar tu. Jadi beribadah pada malamnya dapat ganjaran seperti lebih lagi daripada 1000 bulan. Okey tuan-tuan,
Tadi di permulaan hadis saya ada mengatakan berkenaan dengan hadis yang mana ganjaran bagi orang yang bangun dan beribadah pada malam tu. Sabda Nabi SAW apa? Man qama ramadana imanan, man qama lailatal qadri. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang membangunkan bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar, dengan ibadah-ibadah, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang lepas. Jadi jaminan pengampunan dosa bagi orang yang bangun, bagi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tu. Tapi ada syarat tadi ya. Imanan wahtisaban, imanan, iaitu dengan penuh keimanan. Maksudnya bukan kita nak dapat sanjungan manusia lah, bukan kita nak dapat sanjungan makhluk, kan makin nak ngesul dengan orang, tapi untuk mendapat maradatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tu itu mungkinnya suka pasal si tahu lagi nah. Tapi Allah Subhanahu wa taala apabila redha pada seorangnya, masya-Allah, maka diberikan jaminan-jaminan yang telah ditentukan tadi. Tuan-tuan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Mujahid rahmatullah alaih dalam tafsir Al-Qurtubi memberitahu pada malam Lailatul Qadar ini syaitan tidak dapat melakukan sebarang kejahatan. Maksudnya sehingga kan ada hadis bahawa langit tu clear, tidak ada panahan syaitan. Kadang-kadang syaitan kita nangga macam tai bintang semua nak. Ia adalah panahan syaitan. Sebab bila kita dengar bunyi guruh ke apa semua, kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi pada malam Lailatul Qadar tu Allah Subhanahu wa taala mengikat syaitan-syaitan supaya orang dapat beribadah dengan ketaatan, dengan sungguh-sungguh, yang yang dimau oleh Natuk, yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, setelah kita meneliti beberapa hadis tadi, ya saudara Ijan, apa khabar? Beberapa hadis dan juga firman Allah SWT, tafsiran ulama, hebat sih malam Lailatul Qadar tu. Maka sebab ialah Nabi SAW, Nur Irdina, ya terima kasih, Nur Diana, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa macam ni Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan, kita tu dah malam ke-22 dah. Malam tadi malam 21. Lepas tu malam tu 22, kita ada insya-Allah 8 malam lagi. Jadi dah skip 2 malam lah. Jadi kita cuba 8 malam tu kita ikut apa yang telah dianjurkan oleh Nabi. Aisyah radhiyallahu anha memberitahu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghair. Yang mana Nabi SAW bersungguh-sungguh yajtahidu pada 10 akhir Ramadan, tidak seperti yang dulu. Maknanya dulu pun Nabi dah bersungguh-sungguh, 10 akhir Ramadan lagi dah bersungguh-sungguh. Sehingga dalam hadis ada 3 karakter yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu maksudnya apa? Syadda maksudnya kuat, menguatkan, mengikat kuat-kuat, mi'zarahu, kainnya. Jadi para ulama hadis mengatakan apa maksud syadda mi'zarahu tu? Maksudnya Nabi SAW tidak melakukan hubungan suami isteri dengan isteri-isterinya. Masya Allah. Maksudnya bukannya yarhamkallah Haji Apin. Jadi bukannya maksudnya kita 10 akhir tu fokuslah mendapat, sehingga walaupun hubungannya halal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran untuk kamu untuk pada malam Ramadan untuk bersama dengan isteri, tetapi Nabi nak nunjuk kepada kita tuan-tuan
betapa pentingnya fokus, sehingga hubungan yang halal pun Nabi SAW syadda mi'zarahu. Siapa dapat ngekot tu memang hebatlah. Dan juga ada juga tafsiran ulama syadda mi'zarahu tu juga maksudnya yang pun struggle ya, memang bersungguh-sungguh ya. Tapi banyak beritahu bahawa tadi Nabi tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Kemudian wa ahya lailahu, Nabi membangunkan malam-malamnya dengan solat tahajud, tarawih Nabi, Masya Allah berapa panjang. Kemudian dengan tilawatul Al-Quran. Kita pun tahu di tahun akhir baginda SAW di muka bumi, Nabi bertadarus bersama dengan Jibril 2 kali khatam, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi bersungguh-sungguh yang Nabi tunjukkan kepada kita malam Lailatul Qadar 10 hari akhir tu sepatutnya kita mestilah bersungguh-sungguh lagi lah dalam pencarian, dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian aiqadha ahlahu, Nabi mengejutkan isteri, anak-anaknya, menantunya pun sama juga. Jadi sebabnya kita, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila malam dah 10 akhir tu kita mewujudkan scenery, suasana beribadah, suasana dalam ketaatan kepada Allah. Suami nanya dengan bini, berapa juz dah kita baca? Bini nanya dengan suami, berapa juz dah kita baca? Jangan minum air juz saja. Macam bulan puasa tu macam-macam air juz dah diminum kita. Jadi kita, amin ya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jadi sebabnya 3 tadi kita cuba kita nak tiru Nabi SAW, iaitu syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Kemudian Nabi SAW ahya lailahu, iaitu Nabi bangun, Nabi struggle bersungguh-sungguh lagi sehingga siapa yang mampu boleh sehingga nahan dulu hubungan sama isteri, dan juga sentiasa membangun antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Lailatul Qadar, sebagaimana tuan-tuan semua dah maklum, ianya adalah mastur. Mastur maksudnya apa? Ditutup, si tahu. Secara warid daripada hadis, si ada kita dengar Nabi SAW memberitahu bahawa Lailatul Qadar tu pada malam sekian sabit. Maksudnya 21 aja, 27 aja si ada. Cuma Nabi SAW memberitahu apa? Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Taharrau, carilah. Nabi SAW nyuruh kita apa? Cari Lailatul Qadar fil witri. Witri maksudnya apa? Bilangan yang ganjil. Pada malam ashril awakhir. 10 yang terakhir daripada Ramadan. Hadis tu muttafaqun alaih, tuan-tuan. Muttafaqun alaih maksudnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihima. Jadi kita pun tahu apa sebab Nabi mau maklum oleh kerana pergaduhan. Jadi sebabnya kita jauhilah pat lagi di bulan Ramadan tu apa semua. Mun ada hati bengkak kah, kita ada perkara-perkara yang menyebabkan sinatuk kah, sehingga mun dapat amalkan hadis tu hebatlah. Sil man qata'ak wa'fu man zalamak. Sil man qata'ak, jalinkan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa'fu man zalamak, dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Masya-Allah. Jadi kita maafkanlah. Mun ada orang natuk dah apa semua, kita fokus, kita nak cari Lailatul Qadar. Waalaikumsalam Hatta Azwa. Syarah di Poli. Okey, jadi tuan-tuan Allah SWT, ada saya dengar bahawa Nabi nyuruh cari 10. Maksudnya semestinya malam ganjil aja jadi daripada hadis tu, tuan-tuan, kita dah dapat satu makluman daripada baginda SAW bahawa mencari Lailatul Qadar itu adalah pada witrit min ashril awakhir. Malam-malam yang ganjil
pada 10 akhir. 21, 23, 25, 27 dan 29. 21 dah habis. Tuan-tuan. Jadi sekarang tu kita nak lihat apakah tanda-tandanya. Jadi saya lupa nulis tadi bahawa hadis-hadis cuma yang kita ingat bahawa malam Lailatul Qadar ini, sekejap tuan-tuan, yang dimaklumkan oleh Nabi SAW, alamat Lailatul Qadar, tu'addu lailatan mu'tadilah la harah wala baridah. Jadi daripada hadis bahawa malamnya yang pun suhunya tidaklah begitu panas dan tidaklah begitu sejuk. Mun tonton muka ikon 19, tak tahu si dapatlah nak membezakannya. Nanya ambil ni yang sejuk ya tu. Ikon dah dibuka kuat gila. Jadi si nampaklah tuan-tuan. Seterusnya, tu'addu lailatan mudhi'ah yakunul qamar fiha sati'an. Pada malam cerah, mudhi'ah, cerah saja malam. Kemudian ada bulan, sekiranya ada bulannya, bulannya nampak cerah juga. Tuan-tuan, nampak sati'an. Kemudian tatlu'u syamsi fi sabihatuha min ghairi syu'a'. Tu tanda yang penting. Mun Nabi dah madah macam tu, kita cuba tanggal lah tuan-tuan. Esoknya, the next day, pagi matahari akan muncul dalam keadaan tidak begitu terik. Hari pun tidaklah begitu tidak terlalu panas pada the next day. Ya, waalaikumsalam saudara Aryan. Jadi itu adalah tanda-tanda yang dimaklumkan oleh baginda SAW dalam hadis berkenaan dengan sign, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Adapun ada juga kita mendengar tuan-tuan, kita mendengar ada orang dan di kalangan sahabat malam genap saudara Ijan. Yang malam ganjil. Jadi sahabat, ada seorang sahabat yang mana pergi ke laut dan yang meminum air laut pada malam 21, air laut si rasa masin, si pahit, yang rasa manis. Masya Allah. Ya tanda yang Allah berikan kepada para sahabat, ada di kalangan sahabat. Dan ada juga orang yang melihat seperti pokok-pokok tunduk. Alamat-alamatnya adalah kurniaan. Dan ada juga orang dimaklumkan melalui mimpi. Jadi semua adalah tanda-tanda lah. Mun ada orang dapat macam kurniaan, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab malam tu malam 22 Pak. Jadi malam esok malam 23. Cari malam esok. Jadi itu adalah yang diberitahu oleh baginda SAW dalam pencarian kita kepada malam Lailatul Qadar. Jadi sebabnya kita berusahalah untuk kita untuk melihat tanda-tanda. Waalaikumsalam Tuan Haji Salahuddin. Apa khabar? Lama si jumpa. Tanda-tanda yang telah diberitahu oleh Nabi SAW untuk kita jadikan sebagai panduan kepada kita dalam pencarian Lailatul Qadar. Okey. Mungkin tuan-tuan nak tanya Ustaz, ada di kalangan ulama yang mengatakan bahawa mun hari Jumaat contohnya pada 1 Ramadannya, maka pada 27 lah 27 malam ke-27 lah Lailatul Qadar. Jadi ia adalah qaul ulama. Tiada masalah. Hasab lakum dan
ulama-ulama tu juga memanglah menjadi panduan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita merujuk kepada fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada orang-orang yang mahir, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, saudara Rizal Madah malam tadi malam Lailatul Qadar. Wallahu alam ya. Memang pagi tadi kita hari tu kita nangan memang apa nama? Wallahu a'lam bissawab. Pandangan ulama, sekiranya kita berjumpa, contoh ada saudara yang dah berjumpa 21 malam tadi, jadi jangan sebab mundah dipadah, malas kun cari lagi kau dah nemu lah tu qadar lah. Aku tu nangan TV aja lah. Si macamnya tuan-tuan. Maksudnya kita disuruh untuk silent. Mun kita nak cerita pun, tujuan cerita pun bukan nak riak, bukan nak ngesuh apa semua. Tunggu lepas 1 Syawal kelak insya-Allah. Jadi kita nak memberitahu kesukaan kita kerana malam Lailatul Qadar. Okey tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita kepada sekiranya ada sesi soal jawab, itu adalah cadangan-cadangan saya lah. Ibnu Rushd, sekejap saya nak katuk saya akan jawab. Macam mana nak tahu kita terpilih mendapat ganjaran Lailatul Qadar? Maaf awal tanya Ustaz, takut lupa. Okey. Sebelumnya kita nak beritahu dulu lah apakah cadangan saya lah, tips-tips yang mana kita nak usahakan untuk kita berusaha nak mencari Lailatul Qadar. Okey, yang pertama sekali kita mesti ada apa tadi tuan-tuan? Syauq, kerinduan. Ada passion, kesungguhan. Semangat untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jangan kita madak, oh ya Allah, sihal lah. Mun temu-temu, si temu pun sihal. Jangan rugi kita tuan-tuan. Itu adalah kurniaan Allah kepada umat tu. Allah beri kita malam Lailatul Qadar, maka kita perlu achieve tu. Cuba untuk mencapai malam Lailatul Qadar tu. Sebab ialah dalam ibadah tu tuan-tuan, Nabi SAW nyuruh kita apa? Ada nau'iyah, kualiti, bersungguh-sungguh. Saya nak bukan nak menyamakan, nak memberi supaya saya pun tu yang bercakap dan kita semua ada kesungguhan dalam mencari Lailatul Qadar. Kita dengar hadis berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Nabi SAW nyuruh kita apa? Untuk bersungguh-sungguh dalam solat. Jadi kita cuba ambak semangat dalam solat ya. Hadis berkenaan dengan solat tu, pesanan Nabi dalam mencari Lailatul Qadar. Apa Nabi beritahu? Uzkuril mauta fi salatik fa inna rajula idza dzakara al maut fi salatihi fa hariyu an yuhsina salatahu. Nabi SAW telah memberitahu bahawa jaga solat. Hendaklah kamu di dalam solat ingat apa? Uzkurul maut. Nabi nyuruh kita untuk uzkurul maut, untuk ingat mati. Apabila kita ingat mati dalam solat, maka kita akan merasakan bahawa this is the last prayer. Ini adalah solatku yang terakhir. Maka aku akan solat dengan bersungguh-sungguh. Camia juga. Saya nak madah saya pun dan kita semua, dalam kita nak mencari Lailatul Qadar, we have to have the feeling. Kita perlu ada perasaan bahawa maybe, probably, boleh jadi itu adalah Ramadanku yang terakhir. Allahu Akbar. Nemu lagi tak si tahun depan. Jadi sebab ya, aku si mau ada 8 malam lagi tu dibiarkan macamnya aja. Dibiarkan tanpa ada usaha. Jadi sebab ya, ambil semangat tu. Saya jawab soalan dulu tadi. Ibnu Rushd bertanya, macam ni kita nak tahu kita dapat ganjaran. Okey, tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Nabi tadi beritahu taharrau, carilah. Mun sekiranya kita si nemu malam Lailatul Qadar ya, tapi kita beribadah setiap malam ganjil ya, maka kita insya-Allah dapat malam Lailatul Qadar. Sebab kata Imam Syafi'i ya, tuan-tuan dengar tu boleh jadikan sebagai kita pun stand kita. Man syahidal isya'a was subha lailatul qadri faqad akhadha bi khadhihi minha. Sesiapa yang syahidal isya' was subhi
Lailatul Qadar, iaitunya mendirikan solat Isyak dan subuh berjemaah pada malam Lailatul Qadar, makanya akan dapat bahagian malam tersebut. Maksudnya apa tuan-tuan? Sekurang-kurangnya, saya nak madah hadis tu last tadi. Jangan tuan-tuan kelak ngambil, aku dah sembahyang subuh, aku dah sembahyang Isyak secara berjemaah lagi, maka dapatlah aku bahagian Lailatul Qadar. Memanglah dapat, tapi tu paling kurang tuan-tuan. Sekurang-kurangnya. Jadi sebabnya kita kena duduk di rumah nak. Usahakanlah jangan solat fardu seorang-seorang, solat berjemaah. Apatah lagi pada malam ganjil tu, kita pun si ada nemu. Daripada tadi pun si nampak. Lepasnya kita pun si tahu bilanya. Tapi sekurang-kurangnya setiap malam ganjil ya, subuh kita berjemaah, kita pun solat Isyak pun berjemaah, maka kata Imam Syafi'i, kita dapatlah natuk ya fadilat malam Lailatul Qadar. Wallahu alam. Ustaz, jika kita terlepas malam Lailatul Qadar dan kita menyedari pada siang hari, apakah amalan yang boleh kita buat di siang hari? Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat penghujung surah Al-Qadar apa? Allah Subhanahu wa taala memberitahu apa? Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'idzni Ibrahim salamun hiya hatta matla'il fajr. Ianya nak memberitahu apa? Duration dia sebenarnya. Tempoh Lailatul Qadar ya. Daripada malam. Malam dalam Islam bila start tuan-tuan? Maghrib. Jadi sampai subuh. Allahu Akbar. Satu kerugian yang besarlah. Sekiranya kita tadi daripada malam ya sampai subuh esok saya dah mula apa-apa. Malam witir ya. Jadi apakah amalan yang perlu dipolah pada siang hari ya? Pertama, memang kita terlepaslah. Pun kita dah mula amal sekurang-kurangnya sembahyang berjemaah pun si ada juga tadi. Subuh Isyak pun si ada berjemaah, maka memang terlepaslah kita. Jadi kita hendaklah banyak beristighfar. Ya, saudara Azlan, apa khabar? Encik JJ, saudara Jubir, waalaikumsalam. Jadi kita beristighfar dan yang 8 malam tu, balance 8 malam tu, jangan mula macam ya lagi. Sekiranya ditakdirkan bertemulah kita dengan malam Lailatul Qadar, jadi kita habiskanlah balance hari-hari yang terakhir dalam Ramadan tu dengan ketaatan kepada Allah. Al-Quran kita habiskan lagi, zikir kita, istighfar kita tuan-tuan. Okey, saya nak nyambung lagi kita pun tips tadilah seterusnya supaya kita pun semangat cari Lailatul Qadar. Seterusnya saya mencadangkan kepada diri saya dan kita semua, pada malam ganjil kita hendaklah dah standby. Macam malam tu mungkin kita natuklah semestinya malam genap kita langsung beribadat ya, pun betul juga. Kita beribadah, tapi malam ganjil memang kita bersungguh-sungguh lagi. Okey, malam esok malam 23. Jadi kita, cadangan saya, kurangkanlah waktu kita iftar ya, waktu kita buka puasa, kurangkanlah sikit kenyang. Jangan terlalu kenyang. Sebab apa pun kita terlalu kenyang, yang nyuruh apa kesan-kesannya. Jadi tonton dengar tu dalam Balak kata Ibnu Abi Hatim dan Ar-Rabi' li'anna asy-syab'a yuthqilul badan wa yuqassil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun naum wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah. Para ulama kita memberitahu apa tuan-tuan? Bila kita terlalu kenyang, perut yang terlalu kenyang akan menyebab apa? Yuthqilul badan. Badan jadi berat. Lepas ya, yuqassil qalb, hati akan jadi keras. Allahu Akbar. Yuzilul fitnah, akan menyebabkan izalah, hilanglah rasa semangat. Semangat ya. Si ada. Waalaikumsalam Bang Haji Li. Wa yajlibun naum, ya nyuruh kita membawa kepada ngantuk, sleepy, dan menyebabkan lemah untuk beribadah. Jadi kita tadi, steady aku. Ustaz kita dah dengar ceramah tadi bahawa esok malam ganjil saya nak lebih-lebih beribadah. Ya, apa khabar Puan Syamsiah? Kak Syam.
kita untuk beribadah pada malam esoknya tadi, tapi sungkir benar gila. Air berapa cak ni minum. Walaupun haus screen keruk nak, kita cuba kontrol kita tuan-tuan. Jadi sebab ialah tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perut kita jangan terlalu kenyang. Bila terlalu kenyang, jadi sebab ia kita akan hilang fokus, beribadah akan malas, pencarian Lailatul Qadar pun jadi malaslah. Si akan mencapai apa yang dimau oleh nato kita. Jadi ya tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara tips yang perlu kita usahakan dalam kita mencari malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan ganjaran yang begitu hebat kepada kita. Okey. Apakah yang di dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Nabi SAW, sekiranya aku mengetahui malam Lailatul Qadar, maka Nabi SAW telah menyuruhnya apa? Membaca doa. Sungkir apa Ustaz? Oh, sungkir maksudnya iftar, berbuka puasa. Ya, maafkan saya. Sungkir, berbuka puasa. Okey. Nabi SAW telah memberitahukan kepada Sayyidatina Aisyah doa sekiranya berjumpa dengan Lailatul Qadar. Malam tu kita nanggah macam ni, bagaimana para ulama explainkan kepada kita. Untuk kita supaya kita benar-benar menghayati doa ya. Apa doa yang Nabi ajar tuan-tuan? Sama-sama kita baca. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek je doa ya. 3 rangkap. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan suka untuk mengampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi tuan-tuan, saya telah melihat satu kata-kata Imam Al-Ghazali berkenaan dengan what is the differentiate, perbezaan di dalam perkataan afun dengan maghfirah. Apa yang pun bezanya? Kata Imam Al-Ghazali, innal afwa ashmalu minal maghfirah. Afun, Nabi mengajar doa tadi untuk kita menggunakan perkataan afun ya, pemaaf, Allah SWT yang Maha Pengampun ya, daripada menggunakan perkataan Allah SWT ghafur. Sebab apa? Perkataan afun itu adalah lebih luas dan ianya menghapuskan kejahatan. Allah SWT nak menghapuskan pelanggaran hukum agama, kemaksiatan yang telah dilakukan. Jadi sebab ianya adalah ablagh, lebih fasih dan lebih indah. Maghfirah tu yang membawa kepada penutupan dosa. Kalau kita nak analogikanlah, diumpamakan. Macam mun kita tadi seorang telah berlaku salah dengan kita. Anak kita pun lah, saya ambil contoh anak sendirilah melakukan kesilapan, dosa kepada kita. Jadi mun kita menggunakan perkataan contoh penggunaan afun tu, aku maafkan. Maaf ya, maksudnya never and ever remember again. Si ingat lagi dah. Maksudnya, dan maaf ampun teruslah. Tapi mun maghfirah tu masih lagi lah. Wallahu alam ya, dienologikan aja, diumpamakan aja berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan perbezaan. Jadi sebab ialah betapa tingginya para ulama sampai menghuraikan kena Allah SWT, mengapa Allah SWT mengajar Nabi SAW mengajar Sayyidatina Aisyah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sebab malam Lailatul Qadar tu yang pertama sekali kita hendaklah untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta benar-benarlah minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun bukan dosa yang lepas saja, dosa yang akan datang. Ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Ada Nabi mengajar doa yang lepas, yang akan datang, yang kecil, yang besar, yang sengaja ataupun tak sengaja. Jadi macam ialah kita
mendoakan. Dan sangat hebat lagi seorang Islam, nya bukan aja mendoakan untuk yang pun aja. Jangan kita lupa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh dunia kita doakan untuk kita sama-sama mendapat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi sebabnya malam Lailatul Qadar, malam-malam akhir itu banyaklah kita banyak lagi bersungguh-sungguh. Bukan sekali aja mendapat kita berdoa ya Allah ampunkanlah aku, kita ulang-ulang lagi ya tuan-tuan. Supaya nak menunjukkan kita benar minta pengampunan daripada Allah. Lepas ya barulah minta ketetapan iman, minta sentiasa pada track yang betul, jalan yang benar, suratul mustaqim. Akhir zaman tu kita lihat Allahu Akbar, macam-macam yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi sebab ialah kita minta dan juga jangan kita tersilap langkah, dan juga kita minta supaya diselesaikan segala urusan kita duniawi dan ukhrawi. Lepas ya barulah kita doa-doa yang lain lah. Doa minta dilansaikan hutang, diluaskan rezeki, diberkatkan rezeki kita, dijauhkan daripada penyakit-penyakit, COVID-19 untuk semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ialah antara yang mana kita boleh usahakanlah untuk kita minta pada pencarian kita dalam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bisawab. Kita semua dah ada readiness lah, kesediaan untuk menjadi imam di rumah. Sekurang-kurangnya lah, jangan walaupunnya solat sunat Idul Fitri, tetapi kita pun laki nak ketua keluarga, sepatutnya kita cobalah untuk solat Idul Fitri, ahli keluarga kita solat Idul Fitri ya. Yang simple lah. Kita belajar solli sunnatan li Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Lepas ya, berapa kali takbir rakaat pertama? Apa boleh jawab? 7 kali takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diselangi dengan tasbihat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian habis 7 kali takbir ya. Jangan lupa dengan kita natuk tadi takbiratul ihram, maksudnya 8 kali lah kita bertakbir pada rakaat pertama. Rakaat kedua 5 ya. Macam di rumah kita ada orang nak berjemaah isyak, kerana seorang-seorang di rumah macam ni naik pahala ustaz. Allahu Akbar. Jadi ya satu ujian lah bagi saudara sekiranya saya ada orang bersama dengan kita untuk solat isyak berjemaah lah, sebab solat tu mesti dengan manusia lah. Saya dapat mbak pusat. Jadi ni nak mula ya ujian lah yang berlaku. Tapi bila ada intention tadi insya-Allah, sebab apa, ada hadis Nabi apabila ada berlaku keuzuran, tu termasuk keuzuran lah yang bukan kita minta, sampai kita dapat solat berjemaah, maka insya-Allah nya akan dapat pahala sebagaimana yang biasa dipolahnya dulu. Maksudnya dulunya selalu pergi masjid dan selalu solat berjemaah, tapi bila datang macam tu ni nak mula nya seorang jadi rumah, maka mun kita lihat kepada hadis tadi yang pun kesedihannya kerana keuzuran environment yang tidak mengizinkan, suasana yang tidak mengizinkan, insya-Allah nya dapat pahala juga. Kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita pada kali itu untuk kita sama-sama membaca sedikit doa insya-Allah. Kita sama-sama mengakhirinya dengan doa, mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah SWT dan mendapat ganjaran di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu keampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan, sama ada sengaja, tidak sengaja, sunyi diri maupun di khalayak ramai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau terimalah ganjaran majlis kami pada malam ini, jadikanlah ia menyebabkan keredaanmu, dan kami memohon ya Allah, kurniakanlah kami semua ya Allah Lailatul Qadar ya Allah, yang mana Engkau telah janjikan kepada umatmu ya Allah, ganjaran yang begitu besar bagi yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ya Allah mengurniakan semua kami ya Allah ganjaran untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Janganlah kami mensia-siakan akhir Ramadan kami ini yang tinggal baki 8 hari lagi ini ya Allah. Ya Allah, sibukkanlah kami dengan ketaatan kepadamu, dengan amalan-amalan yang menyebabkan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati kami, ahli keluarga kami, anak isteri kami, muslimin dan muslimat di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, hapuskanlah COVID-19 di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau menerima segala apa yang kami minta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya rasa setakat itu ajalah pertemuan kita untuk kali ini. Saya minta berbanyak maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap fakta dan sebagainya. Dan sekali lagi jutaan terima kasih kepada pihak Islamic Information Center atas jemputan Puan Hajah Zabariah dengan staf-staf IIC, dan juga kepada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat tuan-tuan yang sudi untuk melapangkan masa dalam majlis ilmu pada malam tu. Ada kelapangan kita akan buat lagi insya-Allah. Dan juga kepada persatuan SM Qori yang mana menggunakan platform mereka, Facebook mereka pada malam ini. Dan sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan semua. Minta maaf sekiranya ada kesilapan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.